Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Effendi bin Azizi, nombor matrik 288998, diberi tugasan untuk subjek GMGA 2013 Perlembagaan Malaysia yang bertajuk Cabaran dan Halangan Sistem Demokrasi di Malaysia. Pengenalan. Malaysia mencapai kemerdekaan dari pihak British pada tahun 1957 di mana mengamalkan struktur politik British. Dalam mencapai kemerdekaan, beberapa rundingan telah dijalankan seperti rundingan penulisan perlembagaan yang dikenali sebagai Suruhanjaya Red yang merakami isu berkaitan hak kerakyatan, penerimaan orang bukan Melayu ke dalam tanah Melayu, isu kontrak sosial, hak kesamarataan dan kesan daripada demokrasi yang diamalkan. Teori dan konsep berkaitan. Demokrasi ditarifkan sebagai kebolehan menyuarakan fikiran tanpa menghadapi penindasan masyarakat atau ekonomi berkaitan isu hak dan keadilan. Dalam konteks tersebut, model demokrasi yang dibawa oleh negara barat dan Eropah secara amnya mengamalkan kemakmuran sosial dan ekonomi, manakala model demokrasi bagi negara-negara Asia mempunyai nilai dan sifat tersendiri yang jelas berbeza daripada demokrasi liberal barat. Kepimpinan politik Tunku Abdul Rahman berbeza dengan negara lain yang berpegang kepada visi liberal demokrasi barat. Penyatuan di antara demokrasi berparlimen dan raja perperlembagaan lebih mirip kepada demokrasi secara demokratik atau authoritarian. Struktur sistem berparlimen di Malaysia. Sesebuah negara yang mendaulatkan hak rakyatnya untuk kebebasan akan mendapat banyak manfaat daripada sistem politik demokrasi. Dalam konteks tersebut, kerajaan Malaysia dibezakan oleh demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan yang tersendiri di mana Parlimen Malaysia terdiri daripada 3 badan iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Konsep kerajaan rakyat adalah penting kepada demokrasi di mana rakyat memegang kuasa. Dalam demokrasi berbanding sistem autokrasi yang bersifat bertentangan. Pelaksanaan sistem demokrasi di Malaysia. Menurut artikel 44 Perlembagaan Persekutuan, kerajaan Malaysia adalah kerajaan demokrasi berparlimen dengan raja perperlembagaan dan Dewan Negara dan Dewan Raya membentuk parlimen yang mempunyai kuasa perundangan ke atas persekutuan. Dalam erti kata lain, rakyat memilih kerajaan dan pemimpin di mana hala tuju dan matlamat masa depan negara menjadi isu yang dibawa setiap calon wakil rakyat dan parti yang bertanding. Cabaran kepada pelaksanaan sistem demokrasi di Malaysia. Cabaran demokrasi ditarifkan sebagai rintangan atau halangan yang dihadapi oleh rakyat dalam memacu negara ke tahap yang lebih tinggi. Ruang untuk melontarkan pandangan, idea dan prinsip berlandaskan kehendak dan kemahuan rakyat bagi meraih sokongan menjadi undi di dalam pilihan raya. Terdapat 5 cabaran iaitu lompat parti di kalangan ahli politik, cabaran dalam kebebasan media, cabaran isu hak asasi manusia, cabaran dalam isu keseluruhan dan accountability dan budaya boikot di kalangan ahli politik. Kelemahan dan kekuatan sistem demokrasi. Dalam mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan. Secara asasnya, setiap warga negara mempunyai hak untuk mengambil bahagian dalam proses politik dan kerajaan. Demokrasi mengambil cakna kebajikan rakyat. Pergolakan politik yang diminima di antara ahli politik menjadi demokrasi di Malaysia adalah yang terbaik di dunia. Walau bagaimanapun, terdapat kelemahan seperti ketidakstabilan politik disebabkan parti pemerintah tidak mempunyai majoriti mudah, tekanan terhadap parti minoriti dan tidak sehaluan dalam membuat sesuatu keputusan kerana berpandangan berbeza. Analisis. Syarat sistem demokrasi berparlimen adalah pembahagian kuasa di mana ianya terbahagi kepada 3 bahagian iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif. Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama dan Raja-Raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat. Dalam erti kata lain, pemerintah saudara demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan yang diamalkan sejak 1957 dilihat berjaya dan tiada isu rampasan kuasa berlaku. Perlembagaan Persekutuan yang merupakan undang-undang tertinggi dan menjadi dokumen rasmi negara. Cadangan penambahbaikan. Akta lompat parti diwatakan bagi mengekang pencabulan demokrasi. Sikap tanggungjawab pemimpin adalah ditagih kerana melaksanakan amanah merupakan tuntutan agama dan penentu masa depan negara. Kesedaran masyarakat tentang kepentingan pilihan raya adalah penting dalam membina negara. Nation building. Kesimpulan. Kestabilan politik menjamin kedaulatan dan keamanan negara. Sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan yang diamalkan merupakan kejayaan kepada pemimpin terdahulu.
Keharmonian yang terbina melalui sistem demokrasi hendaklah dikekalkan agar membina masyarakat yang lebih sejahtera. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembentong, bulat manusia kerana muafakat. Sekian, terima kasih.